Pemanis atau Persatuan Bekas-Bekas Ahli Majlis PBT UMNO Selangor sedang merangka usaha bagi memastikan setiap permasalahan Melayu di bandar ditangani sepenuhnya oleh kerajaan. Selepas road tour di beberapa kawasan, kali ini negeri Pulau Mutiara menjadi negeri tumpuan untuk membela nasib bangsa Melayu dengan meletakkan misi dan visi tidak akan ada penciciran ekonomi dan sosial menerusi NGO Melayu. Masalah Melayu bandar tanpa pembelaan berupaya membentuk persepsi seolah-olah kerajaan pusat gagal. Sedangkan kebanyakannya bukanlah isu yang sukar untuk diatasi. Penubuhan pemanis juga diadakan atas kesedaran mahu membantu rakyat yang mengalami masalah dari segi perkhidmatan perbandaran bukan hanya di Selangor, malah di seluruh negara. Pelbagai rangka kerja dan cadangan telah dibentangkan, antaranya dengan membina lebih banyak kolej komuniti, penubuhan jawatan kuasa keselamatan blok yang diberi allowance bulanan, serta pembentukan satu struktur pengurusan dan penyelenggaraan lift di Pangsapuri yang lebih efisien. Di Pulau Pinang ini 100% perbandaran di pulau. Sebab itu isu-isu perbandaran, isu-isu yang berlaku di sekitar kita di perbandaran ini sangat dekat dengan kita. Tuan-tuan yang berada di dalam dewan ini, kita nak memberi input. Apakah peranan dan tanggungjawab tuan-tuan dalam menghadapi cabaran negara kita menjelang tahun 2020? Sebab itu tuan-tuan, melalui pendekatan LA21, Local Agenda 21, dasar-dasar mesti datang dari bawah ke atas. Dari bawah naik, bawah ke atas. Kita juga menuntut tanggungjawab persatuan, tanggungjawab NGO, tanggungjawab orang-orang yang berada di bawah, tanggungjawab aktivis. Tuan-tuan merupakan aktivis, mesti melaporkan dalam keadaan yang bijaksana. Tanggungjawab tuan-tuan, tanggungjawab kerajaan dan tanggungjawab bersama. Datuk Yusof H.M. Anif, Pegawai Khas kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak mampu untuk menyelesaikan segala masalah perbandaran yang timbul tanpa kerjasama aktivis, NGO dan suara rakyat dari peringkat bawahan. Justeru untuk menggerakkan kuasa dan peranan sebenar aktivis Melayu bandar, khususnya di negeri Pulau Mutiara ini, beliau mengambil pendekatan untuk menyelusuri masalah yang boleh membawa penyelesaian bersama antara aktivis dan suara-suara NGO di negeri. Sebagai pemimpin-pemimpin utama di peringkat bawah, mesti lebih bijaksana mengenal pasti keperluan dan kehendak. Kita hendak sebagai pemimpin di peringkat bawahan menggerakkan sesuatu untuk kebaikan ahli di masa yang sama, tidak melepaskan tanggungjawab lebih besar kita, iaitu memastikan kepimpinan negara ini terus berada di tampuk kita. Kos hidup yang sentiasa meningkat hari ini menjadikan rakyat sebagai mangsa dalam pembangunan yang pesat di setiap pelosok kawasan bandar. Para pemaju meraih keuntungan berlipat kali ganda tanpa memikirkan kemampuan rakyat dari segi keuangan, pekerjaan, ekonomi dan sosial yang terus menghimpit. Namun, strategi membela Melayu bandar dengan turun membongkar masalah menerusi persidangan meja bulat sekurang-kurangnya akan membuka ruang ke arah pembelaan yang lebih berkesan dan tersusun. Jadi orang kampung bertembung dengan arus orang bandar. Dia macam di sungai itu, air panas dengan air sejuk bertembung. Dia ada simpanan. Jadi pertembungan ini, kalau mengikut buku saya kata Prof. Semayajak saya dulu, dia ada satu konsep putaran ganas. Ini putaran ganas yang mendesak kita di sebagai rakyat. Bila ada putaran ganas, ianya tak dapat lari dengan kos hidup. Sebutnya putaran ganas, kos hidup. Kos hidup ini adalah apa yang kita perolehi dari segi sumber pendapatan. Kalau ikut kata ahli teori Maslow, keperluan hidup ini sebagai
dalam hierarki yang amat-amat diperlukan selain daripada kasih sayang, perlu ada rumah, perlu ada nilai kesihatan yang tinggi dan sebagainya, keselamatan. Jadi dalam konteks ini kesejahteraan, kemudian kita nak dapatkan, nak memperkasakan diri kita ni sebagai ahli masyarakat bandar. Lalu daripada dua elemen tersebut, saya pecahkan kepada 3 keras utama, iaitu kos hidup, pendidikan dan juga perumahan. Persidangan meja bulat di Pulau Pinang ini mendapat reaksi dan sambutan yang baik dari aktivis dan NGO yang hadir. Dalam masa yang sama, suara-suara rakyat dan aktivis bandar dari akar umbi ini telah mencetuskan cadangannya. Selain itu, pelbagai cadangan telah dikemukakan kepada kerajaan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa penambahbaikan bagi kawasan yang bermasalah. Jadi hari ini saya rasa cadangan. Adakah satu garis panduan ataupun satu peluang untuk menunjukkan satu dana pemuda Islam Malaysia, yang mana seorang rakyat Malaysia wajib mengeluarkan RM10 seumur hidup dia, kali dengan jumlah penduduk di Malaysia. Kepada kerajaan bahawa mereka hendaklah mengadakan dana untuk mengambil tanah-tanah orang Melayu yang nak jual. Ini kita kena ada dana ni. Kalau kita tidak ada, dia akan hapus. Polisi yang dibuat oleh kerajaan, saya mohon sebaik supaya polisi yang dibuat oleh kerajaan diteliti terlebih dahulu sebelum dibawakan untuk dikuatkuasakan. Kerana apa? Sekiranya suatu polisi itu gagal dalam suatu pelaksanaan dia, maka ianya akan menyebabkan dana yang dikeluarkan terbazir. Yang terpenting sebenarnya adalah pelaksanaan. Bagi saya, dalam merealisasikan pelaksanaan ini mestilah ada sincerity dan keikhlasan. Itu nombor satu di semua pihak. Pendekatan yang saya dah bisikkan selama beberapa tahun ini, dan mungkin inilah satu forum yang sesuai, ialah Pulau Pinang tidak mempunyai tanah reserve lain. Itu adalah sebab yang terbesar kenapa masalah ini wujud. Kita wakafkan tanah tu. JKP mendapat pemilikan tanah, bantuan kerajaan. UDA pun begitu, dan banyak agensi kerajaan yang melaksanakan pembangunan di atas tanah-tanah atas dasar ingin membantu Melayu di bandar dan luar bandar untuk terus kekal di bandar dan luar bandar. Masalah yang pertama adalah syarat kerajaan untuk apply suatu lesen adalah terlalu ketat. Sebagai contoh, kita nak apply contoh lesen pemborong ataupun lesen keruncit dan sebagainya, kita memerlukan ruang pejabat, lepas tu ruang gudang yang besar dan sebagainya. Jadi benda ni meningkatkan Oleh yang demikian, dengan persidangan meja bulat ini, dengan adanya pemanis, ia boleh memainkan peranannya menyampaikan maklumat kepada kerajaan pusat mengenai tahap masalah rakyat dan mengemukakan cadangan-cadangan konkret untuk penyelesaian.